علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca sedikit sebanyak berkenaan dengan fadilat bulan Sya'ban. Dan bila sebut bulan Sya'ban ni kena sebut sikitlah berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Baik, tujuan kita baca berkenaan dengan bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban ini sekurang-kurangnya untuk menambahkan sedikit pengetahuan, terutamanya kita orang-orang yang suka mari masjid ni, biar kita buat satu-satu benda tu berdasar pada ilmu. Satu. Yang keduanya, kalau tuan-tuan dok berhati daripada dulu lagi, bila masuk bulan Rajab kecoh, bila masuk bulan Sya'ban pun kecoh macam mana? Ada orang kata hadis ni dhaif, hadis ni maudhu', ya? Hadis ni boleh beramal. Jadi pada orang yang memang ikhlas nak beramal tu, dia jadi serabut. Satu. Kemudian kalau kita perhati orang yang buat kecoh tu kadang-kadang tu tak pernah pun puasa Sya'ban, saja buat kecoh aja. Sama dulu kan, kalau tuan-tuan ingat masa PKP, ya, kan masa itu masjid ikut arahan daripada JAIS, buatlah beberapa peraturan nak jaga supaya jangan kena jangkitan. Lepas tu belakang tu banyaklah komen, orang nak mari jemaah tak boleh, ya. Kalau tuan-tuan ingat lah, kalau tuan-tuan cek balik, orang yang bercakap ni kadang-kadang jemaah tak pernah mari, duk kalut je kat luar, ya. Jadi dia mengganggu orang-orang yang betul-betul nak beramal. Maka hari ni kita akan baca satu. Baik, sebelum kita baca ni, bila kita nak baca, seperti mana yang lepas-lepas lah pendekatan yang saya akan buat, kita baca hadis-hadis. Hadis-hadis tu banyak berkenaan dengan Sya'ban ni, tapi kita tak baca semualah. Kita tengok keadaan masa kita sekadar yang sesuai. Jadi bila saya kata hadis-hadis bulan Sya'ban ni banyak, sebenarnya di satu sudut dia sebenarnya menguji golongan-golongan yang jumpa satu hadis keluar hukum, jumpa satu hadis keluar hukum. Tapi dengan bab Sya'ban dia tak boleh buat gitu, sebab hadis tu banyak. Satu. Lepas banyak tu maksudnya lebih 2-3 lah banyak, kan. Lepas tu pula hadis-hadis ni pelbagai, maklumat tu pelbagai. Kemudian hadis-hadis ni pula ada berbagai peringkat, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi orang yang tak betul-betul mengaji hadis, dia takkan boleh cakap apa-apa, sebab hadis tu banyak. Boleh jadi nampak antara satu hadis dengan satu hadis tu nampak macam orang panggil contradicting. Sebenarnya tidak. Jadi macam saya sebutlah, kalau nak test satu orang tu mahir tak mahir hadis, tengok bab Sya'ban. So hadis tu banyak sangat. Dan satu lagi berkenaan dengan Sya'ban, nisfu Sya'ban ni, bila hadis tu banyak dan berbagai, tentulah dia membawa kepada perbezaan pendapat. Bila saya kata perbezaan pendapat ni, bukan di kalangan ustaz-ustaz, tidak. Ni di kalangan ulama mujtahid yang besar-besar tu. Ulama yang besar-besar tu pun ada perbezaan pendapat. Jadi bila berlaku perbezaan pendapat di kalangan, ataupun dalam kata orang lain khilaf, perkara khilafiyah. Jadi bila ada perkara khilafiyah, iaitu di kalangan ulama-ulama mujtahid, di sana ada adab dia. Antara adab dia kena belakang dada lah. Sebab semua tu ulama besar-besar dah kau. Di kalangan ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi, yang besar-besar tu, yang memang ada autoriti untuk keluar hukum. Baik, saya sentuh sikit. Bila saya sebut autoriti keluar hukum, yang ada autoriti untuk keluar hukum ni hanya ulama mujtahid, tuan-tuan.
Ustaz biasa, profesor biasa, dia tak ada authority. Sama macam kalau kita buat perbandingan doktor yang boleh buat pembedahan. Semua doktor? Tak, bukan semua. Kalau nak tengok buat sakit jantung ni, doktor yang boleh buat angioplasty, tahu kan angiogram kan? Bukan semua, tuan-tuan. Kalau tengok dekat saya rujuk hospital yang biasa saya pergi lah, HUKM kat Ceras tu kan, HUKM Ceras, doktor punya ramai, tapi yang boleh buat, kalau merujuk pada setahun 2 tahun lepas, yang boleh buat angiogram yang daripada situ saja seorang. Sebab dia ada lesen khas untuk buat benda itu. Tuan-tuan nampak? Doktor ramai, tapi yang boleh buat angiogram, angioplastis ni pada waktu tu seorang. Pada waktu tu ada 2 orang sebenarnya. Seorang ada dia kena ada lesen khas, baru boleh buat. Yang seorang lagi tu tengah nak dapat lesen. Mungkin seorang ni ada 2 lah. Baik. Sama juga. Yang boleh bercakap buat hukum ni ramai, tapi yang boleh mengeluarkan hukum tu hanya orang yang ada authority, nama dia mujtahid. Jadi saya, kalau tuan-tuan perasan, saya sebut benda ni banyak kali sebab kita nak elakkan daripada ada golongan-golongan yang baru belajar, tahu 1-2 hadis terus keluar hukum. Jadi yang pentingnya orang ramai. Baik, sekarang kita lihat hadis-hadis berkenaan dengan Syaban. Kita baca sekadar yang sempat. Yang mana hadis-hadis yang agak panjang tu saya baca terjemah saja supaya kita dapat perbanyakkan maklumat pada pagi ni, insya-Allah. Baik, hadis pertama. Hadis daripada Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Berkata Usamah bin Zaid, dia kata, walam araka, aku tak pernah melihat engkau tasumu min syahri minas syuhur, banyak berpuasa di mana-mana bulan. Saya ulang balik, ini Usamah bin Zaid cakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kami tak pernah lihat engkau tasumu min syahrin minas syuhur, berpuasa daripada bulan-bulan, berpuasa dalam satu bulan daripada bulan-bulan yang lain. Dalam kata lain, banyak berpuasa. Dalam satu bulan tu banyak berpuasa. Ma tasumu minas Sya'ban, kecuali dalam bulan Sya'ban. Maksudnya sahabat ni, Usamah bin Zaid kata, kami tak pernah melihat engkau ni banyak berpuasa daripada bulan-bulan yang lain, daripada bulan Sya'ban. Dia banyak berpuasa bulan Sya'ban, kata Usamah bin Zaid. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun jawab, kata Rasulullah, dzaka, kata, itulah syahrun, bulan, yaghfulun nas ni maksudnya manusia ni pakat-pakat lalai anhu, daripadanya, bainar Rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah, itulah bulan yang ramai orang lalai tentang fadilat dia, iaitu bulan yang berlaku di antara bulan Rajab dan Sya'ban. Mula-mula sahabat tanya, kami lihat kamu ni banyak sangat berpuasa dalam bulan Sya'ban ini. Kemudian Rasulullah jawab, itulah bulan, ini bulan Sya'ban yang kebanyakan orang lalai, yang mana bulan ini berlaku di antara Rajab dan Sya'ban. Rasulullah sambung lagi, wahuwa, dan ia syahru, bulan yurfa'u fihi al-a'mal, inilah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan, illa rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Jadi mula-mula sahabat kata Rasulullah ni banyak puasa bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah kata bulan ni ramai orang ambil tak kisah, orang lalai. Dan bulan ni berlaku di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kemudian macam apa yang Rasulullah kata lalai ini? Sebabnya Rasulullah jelaskan lepas tu, wahwa, dan bulan tadi, syahrun yurfa'u fihi al-a'mal, diangkat padanya
amalan-amalan ila rabbil alamin, kepada Tuhan. Jadi lalai di sini orang tak teringat bulan Syaban ni bulan yang mana berlaku di dalamnya amalan-amalan diangkat kepada Allah Rabbil Alamin, kata Rasulullah. Maka hujung tu Rasulullah kata, fa uhibbu, dan aku suka, aku cinta, ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku suka ketika amalan aku diangkat, aku berpuasa. Itulah bendanya yang Rasulullah kata ramai orang lalai ataupun tak teringat ada benda penting berlaku di bulan Syaban, iaitu amalan diangkat. Cumanya saya nak jelaskan di sini, angkat ni Rasulullah tak tahu bila, hari apa dalam bulan Syaban. Rasulullah tak tahu. Dan bukan khusus menceritakan amalan diangkat pada pertengahan Syaban, tak ada. Dia berlaku dalam bulan Syaban. Bila? Wallahu a'lam. Rasulullah pun tak tahu. Jadi akibatnya Rasulullah perbanyakkan berpuasa. Dia tak tahu. Dia tak tahu bulan awal ke, ujung ke, tengah ke, dia tak tahu. Maka dia berpuasa banyak. Satu. Hadis seterusnya. Sebelum saya baca hadis ni, saya baca statement daripada Dr. Wahbah Az-Zahidi. Kata Dr. Wahbah, puasa bulan Syaban antara puasa sunnah yang disepakati ulama. Puasa bulan Syaban disepakati ulama, kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zahidi. Lepas tu dia bawa dua hadis. Hadis ni ada. Yang pertama, baik, yang tadi itu yang kita baca tadi itu ialah hadis sahih. Yang kita mula-mula, hadis mula-mula tu hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Seterusnya, hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahih juga. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahr. Istakmala makna menyempurnakan, siyama puasa syahran, dalam sebulan penuh. Dalam sebulan, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Jadi mana cerita daripada Aisyah ni, dia sebut Ramadan dulu. Dia kata, aku tak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sempurna satu bulan kecuali Ramadan. Kemudian dia kata lagi, wama, dan tidak ra'aituhu, aku lihat dia aktsara ni maksud banyak sangat berpuasa bulan Syaban. Maaf, dia tak sebut bulan Syaban lagi. Wama ra'aituhu, aku tidak pernah lihat dia aktsara, banyak sekali, siyaman, berpuasa, minhu, daripadanya, fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Jadi yang pertama dia kata Rasulullah berpuasa penuh bulan Ramadan, itu betul lah. Kemudian kata Aisyah, dia banyak sangat berpuasa pada bulan Sya'ban. Hadis ni riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, dan hadis ni sahih. Satu lagi hadis, tuan-tuan akan lihat sekarang nak start ceritanya macam mana berbakunya perbezaan pendapat. Seterusnya hadis daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi juga, Ummu Salamah. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ni sahih juga. Hadis ni sahih. Kata Ummu Salamah, annahu, bahawasanya dia, lam yakun tasumu min sanati syahran tammam. Dia kata, lam yakun tasumu minas sanati, tidak pernah dia berpuasa dalam satu tahun, syahran, satu bulan, tamman, makna tamam ni maknanya sempurna, sepenuh, illa, kecuali Sya'ban. Pula hadis ni kalau kita baca secara teliti, kita dapat faham daripada Ummu Salamah, dia kata Nabi tak pernah berpuasa dalam satu bulan, dalam mana puasa sunat lah, puasa Ramadan tu tahu, penuh kecuali Sya'ban. Jadi maknanya hadis ni sebut puasa penuh bulan Sya'ban. Kalau yang tadi mula-mula tu paling banyak. Kemudian hujung tu dia kata yasiluhu ni dia bersambung bi Ramadan, dia sambung tu dengan bulan Ramadan, maknanya tak ada gap. Dan hadis ni sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, kita baca satu lagi. Jadi ini yang saya kata, pada orang yang jumpa satu hadis keluar hukum, bila mari dengan bab Sya'ban dia tak lihat macam tu, sebab banyak sangat.
Yang terakhir saya baca, yang hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah, dan hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan sahih. Hasan sahih ni kuat, hadis sahih. Bahkan kalau nak banding dengan hadis sahih yang ahad, dia lagi kuat. Dalam hadis ni Rasulullah kata, janganlah berpuasa beberapa hari menjelang Ramadan pula. Maknanya beberapa hari sebelum Ramadan jangan puasa. Jangan puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ni hasan sahih. Hadis kuat juga. Janganlah berpuasa beberapa hari menjelang Ramadan. Maknanya 2-3 hari sebelum Ramadan tu jangan puasa. Hadis ni kata. Kecuali kata Rasulullah bertepatan dengan hari puasa yang kamu selalu lakukan. Maksudnya pada orang yang memang kaki puasa, dia selalu berpuasa, orang macam ni dia beri pengecualian, dia boleh puasa terus. Jadi kerana begitu, ada beberapa hadis yang menyebut tentang bulan Syaban, dan setakat ni bila kita baca memang menjuruskan kepada sunnah puasa bulan Syaban. Baik, kita ambil sedikit huraian. Huraian yang di antara huraian yang kita anggap kuat lah. Okay. Huraian ni saya ambil daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Alwi Abbas Al-Maliki dan beberapa ulama yang lain, iaitu kitab yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram. Nama kitab tu Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulughul Maram. Okey, apa kata Syekh Alwi Abbas Al-Maliki? Berdasar pada hadis-hadis tadi, bermaksudnya Nabi SAW sering berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari yang terakhir kerana menghormati bulan Ramadan. Saya ulang balik, berdasar kepada hadis-hadis kita baca tadi, kata Syekh Abbas Al-Maliki, Alwi Abbas Al-Maliki, dia kata Nabi SAW sering berpuasa di bulan Syaban. Maknanya banyak, kecuali beberapa hari yang terakhir kerana menghormati bulan Ramadan. Satu. Jadi tuan-tuan nampak satu, ya? Satu. Kemudian bila kita baca bulan Syaban, tak baca pasal nisfu Syaban. Kita ambil satu daripada hadis yang membincangkan tentang nisfu Syaban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan memang hadis ini dhaif. Saya sebut awal-awal hadis ini dhaif. Okey. Daripada Ali bin Abi Talib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min asy-Sya'ban." Bila berlakunya malam nisfu Sya'ban. Kata hadis inilah. "Faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kata Rasulullah, faqumu lailaha maknanya solat, berdiri malam, maknanya solat malam. Bila berlaku nisfu Sya'ban, hadis ni kata faqumu lailaha, maknanya bangun mendirikan malam. Wasumu naharaha, maknanya berpuasa di siang harinya. Solat malam, puasa siang hari. Hadis ni bersambung. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah, yanzilu fiha li ghurubi syams, sesungguhnya Allah turun padanya ketika terbenam matahari, ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Fayaqulu, maka dia berfirman, ala min mustaghfirin, ala min mustaghfirin li, adakah orang yang meminta ampun kepada aku? Maknanya Allah turun pada langit dunia, lepas tu dia berfirman. Macam mana turun tu surah pada Allah lah. Kita tak nak bahas pada itu, kita pun dah biasa bahas tentang ayat-ayat mutasyabihat kan. Baik, Allah kata, adakah tidak orang yang minta ampun kepada aku? Fa'aghfira lahu, maka aku akan ampun kepada dia. Ini cerita nisfu Sya'ban. Kemudian hadis ni bersambung, mustasriq, adakah orang yang memintakan rezeki?
fa arzuqahu, maka aku akan rezekikan pada dia. Ala mubtala, adakah ada orang yang menderita? Mubtala ni orang yang menderita sakit. Fa u'afiyahu, maka aku akan sembuhkan dia. Ala kaza hatta tatlu'al fajr. Dia menyebut adakah begini hingga terbit fajar. Jadi cerita hadis ini ialah pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia dan Allah tanya beberapa soalan. Antaranya, adakah orang yang minta ampun, aku nak mengampuni dia. Adakah orang yang meminta rezeki, aku nak memberikan rezeki kepada dia. Adakah orang yang menderita sakit, aku nak sembuhkan dia. Adakah orang minta begini dan begini, aku akan makbulkan dia. Jadi ini antara hadis-hadis yang biasa disebut tentang nisfu Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini dhaif. Baik. Bila kita kata dhaif yang macam mana ustaz ni? Untuk maklumat tuan-tuan, kalau orang yang mengaji kitab ilmu hadis, ada satu ilmu yang menceritakan tentang hal ehwal perawi. Hal ehwal perawi, kelemahan dan kelebihan perawi, dia panggil al-jahr wa ta'dil. Kelemahan-kelemahan perawi dan kelebihan-kelebihan dia, yang mana daripada situ dapat dihukumkan hadis berkenaan. Baik. Dalam ilmu al-jahr wa ta'dil, secara umumnya ulama-ulama hadis mengklasifikasikan dhaif ni dia 7 tangga. Tangga nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 7. 7 tu yang paling teruk tak boleh ambil, tak boleh makan. Tapi nombor 1, nombor 2 ni dia panggil dhaif ringan. Bila dhaif ringan, hadis ni nombor 1 boleh digunakan untuk fadail a'mal, nombor 1. Yang keduanya, kalau ada sokongan daripada hadis-hadis yang lain, dia boleh lompat daripada hadis dhaif jadi hadis hasan. Bila hadis hasan, dia boleh jadi dalil hukum. Nampak? Kalau hadis nombor 2, nombor 1, nombor 2. Baik. Saya cerita benda ni sebab ada orang pukul ratanya. Dhaif tolak tepi. Siapa dia ajar lah gitu. Itu sebab orang kata kena mengaji hadis ni. Lepas tu orang yang mengaji hadis pula, janganlah bila dia ada kepentingan dia tutup ilmu tu. Baik. Hadis tadi duduk peringkat mana? Kalau saya melihat ulasan ulama-ulama, dia kata hadis ni perawi tu, bukan hadis perawi tu adalah dhaif. Kalau ikut Said Abdul Majid Al-Ghori dalam kitab dia Mabahith Tamhidiyah fi ilmu jahr wa ta'dil, dia kata kalau perawi itu bertaraf dhaif, dia masuk peringkat nombor 2. Maknanya dhaif ringan. Dhaif ringan. Jadi bila dhaif ringan, untuk fadail amal boleh pakai. Jadi kalau misalnya kata ada sokongan, dia boleh lompat jadi hadis hasan. 1. Namun oleh kerana hadis dhaif, dia tak boleh jadi dalil hukum dah. Dia tak boleh. Tadi sebut tentang solat kan? Solat tu solat malam, bukan solat sunat nisfu Sya'ban. Jangan salah faham tu. Hadis tadi sebut tentang solat malam, bukan solat sunat nisfu Sya'ban. Kalau solat sunat nisfu Sya'ban sekalipun, oleh kerana hadis dhaif, dia tak boleh jadi dalil hukum. 1. Baik. Kemudian ada ke tidak hadis-hadis yang bersifat sahih tentang nisfu Sya'ban ni? Ada. Saya tak nak baca dah banyak-banyak. Saya ambil satu saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada Mu'az bin Jabal. Daripada Mu'az bin Jabal bahawa Nabi SAW, yang ni sahih berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Daripada Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullahu ila khalqihi, akan muncul Allah Ta'ala ila khalqihi, kepada makhluknya, fi lailatin nisfi minas Sya'ban. Tuan-tuan nampak? Saya ulang balik. Yattali'u, akan muncul Allah ila khalqihi, kepada makhluknya, fi lailatin nisfi minas Sya'ban, kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dan hadis ni sahih.
Hadis ni sahih. Maknanya orang yang mencerita kelebihan nisfu Sya'ban ni ada dasar. Bukan semata-mata yang tadi betul lah dhaif. Dhaif pula kalau ikut Syekh Said Abdul Majid Al-Ghuri, dia dhaif masuk peringkat nombor 2. Dhaif ringan, bukan dhaif yang kena tendang tu, tak. Yang ni pula kata hadis sahih riwayat Ibnu Hibban daripada Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, akan muncul Allah Ta'ala kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Hadis ni bersambung, fayaghfiru li jami'i khalqihi, akan mengampunkan baginya, wayaghfiru li jami'i khalqihi, akan mengampunkan pada sekian makhluknya, illa kecuali li musyrik, kepada orang musyrik, maknanya orang yang suka mensyirikkan Allah, au musahin, atau orang musahin, mana orang-orang yang bermusuh. Baik, hadis ni kata Allah akan muncul, betul Allah akan muncul pada malam nisfu Sya'ban, dia akan mengampunkan makhluk-makhluknya. Akan mengampunkan makhluknya. Kalau ikut hadis ni, sama ada kamu minta ampun, kamu tak minta ampun, Allah akan mengampun free pada malam tu. Kecuali orang yang Allah tak ampunkan, itu orang-orang yang suka mensyirikkan Allah dan orang-orang yang bermusuhan. Jadi maksudnya ada hadis sahih. Baik, saya nak baca ulasan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan tentang nisfu Sya'ban. Kemudian kita lihat dari segi hukum, lepas tu kita berhenti insya-Allah. Sebenarnya banyak nak sebut, tapi masa singkat, saya potong cakap yang betul perlu. Okey, yang ni tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Ulasan oleh pejabat mufti wilayah dalam Irsyad Al-Hadis siri yang ke-70, dikeluarkan pada bulan Mei 2016. Lama dah cerita ni. Baik, saya baca ringkas. Berdasar kepada hadis-hadis yang kami nyatakan, maknanya hadis-hadis yang saya ambil tadi pun sebahagian tu yang dikumpulkan oleh pejabat mufti wilayah sebenarnya. Jadi maknanya nisfu Sya'ban ni sabit. Jangan dok main tendang ikut dan. Ada hadis sahih. Baik, ni kata mufti wilayah. Berdasar kepada hadis-hadis yang kami nyatakan, ia menunjukkan akan sabitnya hadis-hadis yang menceritakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban, sehinggakan Ibnu Hibban mensahihkan satu riwayat daripada Mu'adz bin Jabal tanpa memerlukan sokongan daripada jalur-jalur yang lain. Ni saya tuju ni kepada orang-orang yang mengaku minat hadis sangat. Kena baca yang ni. Untuk itu kami cenderung untuk menyatakan bahawa hukum hadis ini sahih dengan semua jalur-jalurnya yang lain, dan ini menunjukkan bahawa hadis ini mempunyai asal. Satu. Kemudian dia kata lagi, kelebihan malam nisfu Sya'ban adalah sabit, namun amalan tertentu pada malam tersebut tidak ada sama sekali, melainkan amalan-amalan yang bersifat umum seperti memperbanyakkan zikir, istighfar kepada Allah, solat-solat sunat, termasuklah qiyamul lail dan sebagainya, berdoa, sedekah dan lain-lain. Jadi walaupun begitu, kata pejabat mufti wilayah, tidak ada ibadah yang khusus tentang nisfu Sya'ban. Puasa Sya'ban ada sebab ada hadis sahih. Nisfu Sya'ban, hadis yang kita sebut tadi itu hadis dhaif, tak boleh nak pegang, jadi dalil hukum. Lepas tu pula hadis yang kita sebut tadi pun, yang dhaif tadi pun sebut tentang solat malam. Jadi jelas, maknanya pada malam tu kalau begitulah keadaannya, kalau misal kata kalau begitulah keadaan, ia bermaksud kena gandakanlah. Maknanya kalau biasa solat malam 2 rakaat, bila nisfu Sya'ban, buatlah banyak-banyak setakat yang mampu. Tak cukup 2, buat 10. Tak cukup 10, buat 20. Sebab benda tu memang disyariatkan. Satu. Saya baca sikit lagi pendapat ulama-ulama berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Ini dalam Irsyad Al-Hadis siri 70 tadi juga. Dia kata, telah berkata Imam Syafi'i, doa mustajab adalah pada 5 malam, iaitu malam Jumaat. Satu hari nanti kita baca pula hadis-hadis tentang malam Jumaat. Banyak hadis tuan-tuan, bukan saja main-main maknanya doa yang mustajab pada 5 malam, kata Imam Syafi'i. Ni bukan Haji Syafi'i ni pembawa teksi ni, Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Kena pandang beza tu. Doa mustajab adalah 5 malam, iaitu malam Jumaat.
Yang kedua, malam Aidil Adha. Kan ramai kan masjid-masjid buat majlis solat apa ni, macam-macam solat dia buat pada malam Aidil Adha kan. Ada hukum malam Aidil Adha. Kemudian malam Aidil Fitri. Kemudian malam awal bulan Rajab kata Imam Syafi'i, dan malam nisfu Sya'ban. Boleh rujuk kita Al-Um jilid yang pertama muka surat 264. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, pada orang-orang yang cenderung kepada mazhab Hambali, kita ambil pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia kata berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, pada malam dahulu para tabi'in daripada penduduk Asy-Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa orang tabi'in yang lain memuliakan malam tersebut dan bersungguh-sungguh ibadah pada malam tersebut. Jadi maknanya cerita memuliakan nisfu Sya'ban ni ada asal, tuan-tuan, ada asal. Baik, yang terakhir sekali, kalau macam tu macam mana Ustaz kita nak puasa ni? Kalau ikut apa ni, baca hadis-hadis bulan Ramadan apa ni tentang bulan Sya'ban tadi, ada hadis kena kata ke puasa penuh, ada hadis kata kena perbanyakkan puasa kecuali hujung-hujung. Baik, ringkas ceritanya ada beberapa pendapat, dan dengan pendapat ni kita kena berlapang dada dah. Cumanya mana-mana yang kita rasa sesuai kita boleh pilih. Yang pentingnya buat, jangan tak buat, jangan duk sibuk soal sana soal sini, buatnya tidak. Baik, yang pertama, lepas mengambil kira pendapat-pendapat ulama tadi, ada dua. Yang pertamanya, puasa penuh dalam bulan Sya'ban kecuali beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Lepas ambil semua hadis campur tadi, jadi kecenderungan yang nampak sesuai pada orang yang nak berpuasa banyak lah, dia boleh pegang yang ni, berpuasa sebanyak-banyaknya kecuali beberapa hari bulan Ramadan. Sebab hadis tadilah yang kita baca tadi. Baik, daripada mana huraian ini? Saya petik daripada huraian Syekh Alwi Al-Bas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Ibanah, syarah kepada kitab Bulughul Maram. Saya baca sikit lagi. Berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi, Nabi SAW sering berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali beberapa hari terakhir kerana menghormati bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, bila masuk pertengahan bulan Sya'ban tu dia puasa penuh kecuali beberapa hari yang hujung. Bila masuk pertengahan bulan Sya'ban, ada pendapat dia tak berpuasa. Baik, dari mana huraian ini? Saya petik huraian daripada Imam Sun'ani. Imam Sun'ani ini ialah pengarang kitab Subulus Salam, syarah kepada kitab Bulughul Maram juga. Untuk pengetahuan tuan-tuan, syarah Bulughul Maram ni banyak. Antara yang besarnya oleh Imam Sun'ani ni lah. Berkata Imam Sun'ani, berdasar pada riwayat hadis Abu Daud, hadis Abu Daud ni merupakan dalil yang menjelaskan larangan berpuasa jika pertengahan Sya'ban telah tiba. Mana ada yang pegang kat tu? Tak apalah kau nak pegang kat tu. Namun hadis ini dibatasi dengan hadis-hadis yang lain, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berpuasa beberapa hari menjelang bulan Ramadan kecuali jika bertepatan pada hari-hari yang biasa kamu lakukan. Baik, berdasar pada hadis ini ulama ulas. Walaupun begitu, walaupun berpegang kepada setengah ulama kata bila masuk nisfu Sya'ban tak berpuasa, tapi pada orang yang biasa berpuasa dia boleh, dia berpuasa. Memang ada setengah orang tuan-tuan, dia memang orang panggil apa ni, puasa ni memang tabiat dia suka sungguh. Kalahlah kita ni, bahkan bila masuk Rajab, Sya'ban dia strict boleh puasa. Cumanya pada orang awam dinasihatkan takut pancit bulan Ramadan tu puasalah selang sehari kan, Rajab dan Sya'ban. Pada orang awam takut pancit Ramadan, sebab takut Rajab duk tumpu, Sya'ban duk tumpu, masuk bulan Ramadan pancit, sedangkan Ramadan tu nak tumpunya. Tapi ada orang dia boleh straight, tak apalah, teruslah. Maknanya gitu. Baik, di antara ulama yang kata tak boleh puasa pertengahan nisfu Sya'ban ni ialah
Disebut oleh Imam San'ani, kebanyakan daripada ulama mazhab Syafi'i. Saya ulang balik, kebanyakan daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi orang yang berpegang kuat macam kita lah, Imam Syafi'i, biasanya kita mengambil sikap bila pertengahan Syaban kita tak puasa. Kecuali orang yang memang hardcore puasa ni, dia boleh puasa strict tanpa moyok dia panggil. Rajab, Syaban, Ramadan dia strict, senyum je. Setengah orang yang buat macam tu lembik kan, dia boleh. Kategori ni tak apa. Tapi kalau misal kata tak pernah puasa, tiba-tiba nisfu Syaban gatal nak puasa, tu tak boleh lah. Tak ada sebab nak puasa macam tu. Baik. Tapi kalau berpegang pada pendapat yang pertama tadi, berpuasa penuh bulan Syaban kecuali beberapa hari hujung, apakah pendapat tu lah. Jadi saya rasa jelaslah pada kita, pada kawan-kawan yang nak berpuasa boleh pilih. Tapi kalau nak berpegang kepada majoriti dalam mazhab Syafi'i, bila masuk nisfu Syaban dia tidak berpuasa. Baik, dalam bab-bab yang lain pula, kan ada, kita pernah bincang masa bincang bulan fadilat bulan Rajab tu, tentang solat awal Rajab sama juga dengan kes dia dengan Syaban. Tak ada solat yang khusus, solat sunat Syaban tak ada. Tapi nak solat malam, teruskanlah berapa banyak pun nak. Begitu jugalah kan biasa keluar dalam WhatsApp bila masuk bulan Syaban, minta maaf lah, supaya Allah mengampunkan kita. Pun tak ada hadis yang khusus, dengan tidak menafikan minta maaf ni kena buat bila ada salah. Bahkan bertaubat ni kena hari-hari. Kena hari-hari. Disebut oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, tak boleh melambat-lambatkan taubat. Melambat-lambatkan taubat itu adalah satu dosa yang berasingan pula. Dosa maksiat satu hal, melambat-lambatkan pun satu dosa pula. Bermaksud hari-hari bertaubat. Jadi tak timbul lah ada hadis tu pun memang kena bertaubat, memang kena minta maaf bila buat salah kan. Cuma saya nak sebut satu lagi yang terakhir. Ada juga orang duk kata, ustaz, ada ke orang duk minta berkat bulan Rajab, masuk bulan Syaban, minta berkat bulan Syaban? Baik, saya baca satu hadis ni, lepas tu kita berhenti insya-Allah. Memang ada hadis kan, imam-imam kita kan biasa baca kan, minta berkat masuk bulan Syaban, bulan Rajab kan. Baik, kita baca hadis tu sikit, kemudian kita berhenti insya-Allah. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik. Dan memang hadis ni dhaif. Kita dhaif, kita kata dhaif, yang sahih kita kata sahih. Okey, hadis ni memang dhaif. Baik, kita baca hadis ni. Hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik. Kana Nabi SAW, adalah Nabi SAW, idza dakhala Rajab, bila masuk bulan Rajab, qala, Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ada hadis ni ya. Baik, hadis ni maksud dia, Allahumma, ya Allah Tuhanku, barik lana fi Rajab, berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, dan berkatkanlah kami di bulan Ramadan. Mana ada hadis berkenaan dengan hal ini, doa-doa yang biasa kita dengar tu kan. Baik, boleh tak beramal dengan hadis ni? Baik, mula-mula kita lihat di sudut kedudukan hadis. Hadis ni memang dhaif. Hadis ni memang dhaif. Baik, dhaifnya kes apa? Ada satu orang perawi nama dia Zaidah bin Abi Ar-Ruqad. Menurut Bukhari dan Ibnu Hajar, kedudukan gelaran kepada gelaran kepada perawi itu dia panggil munkarul hadis. Gelaran kepada perawi itu munkarul hadis. Baik, kalau dia bahasa Arab ni tuan-tuan tak boleh sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu bila sebut munkar ni, teruknya munkar ni. Baik, istilah hadis dia lain, dia tak sama. Baik,
bila Bukhari dan Ibn Hajar kata munkarul hadis kepada seorang perawi bernama Zaidah bin Abi Ruqad, apa maksud dia? Maksud dia, definisi munkar ni mengikut Al-Baqulani, Bayaquni, hadis diriwayatkan oleh seorang perawi yang dikatakan munkar tadi kurang tahap kepercayaan dia dan riwayatnya tak diterima jika bersendirian. Satu. Baik, munkarul hadis pada muhaddis seperti Imam Zahabi, Al-Iraqi dan Imam As-Sakhawi, mereka meletakkan kepada hadis dhaif tabaqat kedua. Tuan-tuan faham? Saya baca sekali lagi. Ada yang berpegang munkarul hadis ni agak keras, tapi ada ulama munkarul hadis pada muhaddis seperti Imam Zahabi. Tuan-tuan pernah dengar Imam Zahabi kan? Bukan orang yang salah. Al-Iraqi, Imam Zahabi ini yang karang kitab dosa-dosa besar tu. Satu. Al-Iraqi ni yang buat tahqiq kitab Ihya Ulumuddin. Serta Imam Asy-Sakhawi, mereka meletakkan hadis tadi pada tabaqat kedua. Tabaqat kedua macam mana tuan-tuan? Dan saya sebut tadi dhaif ada 7 kan? 1, nombor 2 tu paling ringan. Jadi ini hadis yang agak ringan menurut pandangan Imam Sakhawi, Imam Al-Iraqi dan Imam Zahabi. Jadi kalau berpegang kepada ni, boleh amal dah hadis tadi. Boleh lah. Dia tak teruk sangat dhaif dia tu. Baik. Tu satu sudut. Di sudut yang lain pula, kalau kita lihat di segi makna hadis tadi, minta berkat bulan Rajab, minta berkat bulan Syaban, minta berkat bulan Ramadan. Banyakkan hadis-hadis lain yang kita dah baca, kelebihan bulan Rajab, kelebihan bulan Syaban, dan lebih-lebih lagi dah bulan Ramadan. Bila kita minta berkat, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Orang kata tak boleh ni, ada masalah besar dia tu. Ada masalah besar. Jadi maknanya di sudut hadis boleh beramal sebab mengikut fatwa Imam Al-Iraqi, Imam Az-Zahabi, hadis tu taklah teruk sangat masuk pada tabaqat yang kedua. Baik. Di sudut doa tu pula, kalau misalnya kita tak ada hadis, doa ni di segi hierarki dia tu, doa yang paling afdal sekali doa dalam Quran lah. Doa yang Allah ajar sendiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa daripada Al-Quran nombor 1. Kemudian doa-doa yang Nabi ajar, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Itu doa yang Nabi ajar, afdal juga. Kemudian doa-doa yang ulama-ulama buat, sahabat-sahabat buat, boleh juga. Ataupun tuan-tuan nak karang sendiri, boleh ke tak boleh? Boleh lah. Kenapa tak boleh pula? Contohnya, ya Allah ya Tuhanku, dah lama dah aku pakai Honda Cup, nak pakai Honda Accord pula. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, tak ada masalah kan? Jadi kadang-kadang ada orang dia rasa dia tak suka, tak suka, dia tolak sana tolak sini. Yang pentingnya orang ramai. Jadi tutup imam kita yang biasa baca doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab dan seterusnya, teruskanlah, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita baca ni, banyak lagi saya nak sebutnya tapi masa tak cukup. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita tambah-tambahlah yang mana yang perlu, ataupun yang ada masalah boleh telefon saya, boleh jumpa, kita boleh bincangkan pada nak tahu dalam lagi lah. Baik, ada soalan ke? Jelas ke tak jelas hari ni? Alhamdulillah. Mana lepas-lepas ni tuan-tuan bolehlah buat amal ibadah tanpa rasa keluh kesah. Sebab kita orang masjid ni buat apa-apa kena ada dasar ilmu barulah sedap. Sebab kita ni contoh pada orang lain. Contoh pada orang lain. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita baca tu boleh menjadi panduan kepada kita untuk bersungguh dalam ibadah. Lebih-lebih lagi dah masuk Ramadan ni, jangan masuk bulan Ramadan masih lagi duk bertengkar hal khilafiyah. Rugi sangat-sangat.
orang nak tumpuk ibadah, hang duk keluar benda tu, duk keluar benda ni, orang rasa pening nak ibadah pun keluh kesah. Buat, jangan tak buat. Sebab setengah orang tu bisingnya lebih, buatnya tidak, kan? Hancurlah macam tu. Jadi mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kita untuk bersiap sedialah nak masuk Ramadan ni. Kepada ayah-ayah para suami, kena jadi amalan. Nak masuk bulan Ramadan ni, ambil buku yang mudah-mudah tu, impun anak isteri, ulang kaji sikit sebanyak tentang bab-bab Ramadan ni. Rukun puasa, syarat sah puasa, benda yang membatalkan. Lepas tu baca sedikit tentang tuntutan yang lain tu. Bukan puasa dahaga, lapar dahaga saja. Sebab kena puasa mata, puasa hidung. Kena buka lah kitab-kitab tasawuf sikit sebanyak. Jadi mudah-mudahan kita kena laksana tanggungjawab tu. Jangan lepaskan semua benda pada ustaz saja. Matilah ustaz, macam mana nak cover semua. Kita ayah, suami, tanggungjawab besar. Balik di rumah, cari kitab-kitab yang mudah-mudah. 2-3 hari sebelum masuk Ramadan tu, biar prepare sikit. Impun anak isteri, duduk buat halaqah dekat rumah, baca bab-bab Ramadan ni. Mudah-mudahan dengan usaha kita tu dapat fadilat Ramadan. Fadilat Ramadan, Allah ampunkan dosa orang yang buat puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Ingat tak hadis tu? Man shama ramadana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan, maka dapat fadilat besarnya, diampunkan segala dosa bulan Ramadan ni. Tu sebab ulama-ulama bekerja sangat nak Ramadan ni, bekerja sangat prepare. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.